pergi kepada ni lah. News. Boleh nampak skrin saya ke? Boleh. Boleh Okay, so kalau ada soalan pasal news minggu lepas, kita tengok. Kalau tidak, saya ni lah terus kepada news minggu depan. Untuk hari Senin, biasa tak ada news, tapi cuma ada news pasal GBP lah, pasal GDP ni. So mungkin kita expect ada pergerakan sedikit lah. Okay, so tengok ni lah news dia. Lepas tu hari Selasa, kita ada news pasal CPI. Okay, news ni lagi penting daripada news PPI yang semalam tu. Okay, so market akan volatile lah. Satu lagi, dia berlaku 1 atau 2 hari sebelum FOMC, hari Khamis pagi, pukul 3 pagi. Okay, so news ni akan ni lah, boleh high impact. Of course yang ni lagi high impact lah, news ni. Okay, FOMC boleh easily 100-200 pip, ataupun mungkin boleh lebih, ataupun boleh spike atas bawah lah, sama macam semalam. Rasanya berapa dolar, dalam dekat-dekat $20 juga, $15-20 juga dia spike atas bawah kan, lepas data Semalam news PPI. Semalam kan? Hari Jumaat Jumaat Oh, Jumaat, tak trade. data PPI tu. Okay, yang ada spike antara 179.0 siapa yang trade gold lah, ke 1805 rasanya, 10804 macam tu lah. Oh, ya. Ada Dia spike turun dulu kan? dia turun dulu, lepas tu naik semula. Okay, so itu news yang kita expect. Pasal hari Khamis, of course tumpuan adalah dekat FMC. Tapi sambil tu, lepas FMC, kita ada news yang susun rapat lah. Satu, Aussie. Okay, sebelum Aussie kita ada New Zealand. Lepas tu kita ada Aussie. Lepas tu kita ada Swiss franc. Okay, yang ni pun high impact news. Lepas tu kita ada GBP malam tu, high impact news, very high impact. Lepas tu kita ada Euro, high impact. Okay, lepas tu malam kita ada retail sales, maybe medium impact. Lepas tu hari Jumaat, news yang medium lah rata-rata. So boleh nampak lepas FMC saja, sebab ini adalah bulan terakhir dalam tahun ni, untuk tahun 2022. Okay, jadi lepas US, kita nampak New Zealand, Aussie, lepas tu Swiss franc, okay, Switzerland, lepas tu UK, lepas tu Euro, semua boleh katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kecuali Japan. Okay, kecuali Japan je. Yang lain semua ada interest rate. News Aussie dengan New Zealand bukan interest rate, tetapi mungkin medium impact lah. So kalau kita keluarkan Aussie dengan New Zealand, kita still ada Switzerland, UK, Euro, semua adalah high impact. Okay, so memang minggu depan agak menarik lah. Okay, jadi siapa yang trade tu, kalau margin tak cukup atau equity tak cukup, memang boleh MC lah. So dia susun rapat dalam 2 hari, daripada Khamis pagi sampai Khamis malam. Okay, so news tu susun lah. Maknanya kejap kita akan nampak ke atas, lepas tu ke bawah, lepas tu atas, ke bawah. Mungkin boleh berlaku macam tu lah news tu. Okay Bun, itu adalah secara ringkas untuk news. Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. Cikgu Rashid, boleh ulas sedikit untuk news minggu lepas? Sebab tadi bila Cikgu Rashid cakap tu, baru saya ingat dia dua arah. So, okay, sebab boleh tahu apa yang berlaku? Sebab dia. Sebab ikut data, kalau tak silap, baguslah untuk US kan? Sebenarnya tak bagus. Okay. Tak Dia bagus, bergantung pada perspektif mana. Okay, apa yang buatkan US dollar kuat kejap adalah yang ni lah, PPI, data PPI ni. Okay, dia lebih daripada apa yang dijangka, jadi sebab tu dia spike ke bawah. Siapa yang trade gold lah, okay, ataupun siapa yang trade EU, GU tu, dia spike ke bawah short term reaction untuk US dollar kuat. Tetapi market masih dia project untuk lagi 5 bulan, 6 bulan ke atas, ataupun setahun. Macam kita hari tu rasanya minggu lepas kita dah bagi tahu US dollar akan kuat temporary, lepas tu dia akan lemah semula. So reaksi yang sama berlaku hari Jumaat data ni. Mula-mula dia nampak kuat USD, lepas tu dia melemah balik. Sebab tu gold rasanya daripada 18
berapa tu, lepas tu dia turun ke bawah, lepas tu dia naik semula ke range dia lah. Okay. So sebab data ni market ingatkan dia akan kurang daripada 0.2. Okay, ataupun kat sini dia expect 0.2 tapi market data yang keluar tu lebih daripada ni expectation, itu yang buatkan US dollar kuat sementara waktu. Tapi rasanya last week pun kita ada bagi tahu kekuatan US dollar cuma temporary. Kita expect US dollar masih melemah untuk mid term to long term. Okay, itu secara ringkas lah. So tanpa buang masa, kita terus pergi kepada Cikgu Rashid, satu lagi boleh? Apa dia? Okay, so bagaimana pula tu FOMC? Adakah akan impact yang sedemikian, iaitu dua arah, sebab market dia berpegang masih pada berpegang iaitu kepercayaan US masih melemah. Okay, so kalau tengok kat sini mana FOMC pukul 3 pagi. Okay, kalau tengok kat sini market cuma jangka 50 basis point. Yes. Okay, so saya rasa kemungkinan besar 50 basis point lah. Okay, tapi apa yang akan buatkan market spike adalah dekat sini lah. Okay, so saya rasa 50 ni Jeremy Powell takkan ubah lah. So hari tu kita dah beritahu mungkin dia akan pergi 25 ataupun kosong juga, tapi yang ni of course tak mungkin lah. Dia antara 25 atau 50, tapi nampak gaya dia probability lebih kepada 50. Maknanya dia status quo. Okay, tetapi saya rasa Jerome Powell dia akan less hawkish kali ni, ataupun dia dah less hawkish even daripada bulan lepas. Okay, so sebab tu US dollar tengah melemah sekarang lah. Jadi saya jangka kali ni pun Jerome Powell dia akan sebut benda yang sama. Okay, jadi market kemungkinan besar dia turun sedikit je saya rasa. Contohnya lah kat ni kalau ambil gold kata EU ke GU ke, daripada apa-apa range yang dia berlaku masa hari Khamis pagi tu atau malam tu, Rabu malam, saya rasa mungkin akan ada kekuatan US dollar sedikit. Lepas tu dia sambung balik naik. Maknanya kita akan nampak kelemahan US dollar sambung semula lah. Okay, so itu jangkaan pasaran untuk FOMC juga. Cuma contohnya lah, kalau kita ambil gold, katakan sekarang ni ada dekat 1797 lebih kurang. Okay, so mungkin masa FOMC ni dia dah naik sampai 1805 ataupun 1810, sampai dekat situ contohnya lah. So kemungkinan besar dia akan turun ke bawah, lepas tu baru naik ke atas. Ataupun masa FOMC ni dia duduk dekat around 17 katakan 80 ataupun 1775 around zone tu. Kalau dia dah sampai sebelum tu, mungkin dia boleh turun sedikit ke 1770 macam tu, lepas tu naik semula ke zone 1800 lebih macam tu lah. Okay, so itu jangkaan pasaran lah sekarang ni. Cikgu Rashid, lepas tu sebelum ni saya ingat Cikgu Rashid ada cakap yang Jeremy Powell dia cakap akan slow down untuk yang FOMC punya interest rate ni kan? Yalah, so itu untuk tahun depan. Yalah, slow down, adakah yang ni dia akan maintain tanpa berubah? Yalah, so sebab tu dia kemungkinan besar dia takkan maintain. Maksudnya maintain tu maknanya dia maintain masih 50 basis point. Sebab dulu market jangkakan 75, tapi sekarang ni 75 kemungkinan besar takkan berlaku lah. Dia antara 50 atau 25. Tapi 25 mungkin sebab kalau apa yang dia orang bercakap, dia orang takkan turunkan sekarang ni, dia orang akan maintain pada high rate. Lepas tu baru tahun depan towards end of the year baru dia akan turunkan. So period ni yang sekarang ni market tengah project berapa lama dia akan maintain macam tu. Sebab sekarang ni daripada kosong almost dah sampai dekat 4.5 ke 4.75 sampai kat sini. Jadi dia akan maintain sampai 4.5 atau dekat 5 lah, around this zone. Itu yang market tengah ni. Sama ada dia akan pergi ke 5 ataupun masih maintain dekat 4.5. Kalau dia pergi ke atas, then kita akan nampak kekuatan US dollar. Tapi kalau dia masih maintain 4.5 untuk 6 bulan lagi, then kita akan nampak kelemahan US dollar lah. Okey, baik. Terima kasih, Cikgu Rashid. So, tanpa masa, kita terus pergi kepada indeks. Okay, first Nasdaq.
Saya pergi dekat time frame besar. Ini Nasdaq kan? Okey, betul Nasdaq. Okey, so masih sama. Okey, kita punya jangkaan Nasdaq masih ada peluang ke atas, cuma hari minggu lepas dia ada penurunan lah, back to dia punya support level sampai dekat 11,400 macam tu. Okey, tapi kita jangka akan ada kenaikan lagi lah, satu atau dua kenaikan lagi, sama ada dia naik satu macam ni turun, ataupun dia naik turun lepas tu naik lepas tu baru turun. Okay, so kita jangka almost dekat 12,200 ataupun 12,500 lah, baru dia sambung ke turun bawah untuk Nasdaq ni. Okay, sebab kita jangka most likely kalau tak hold 11,250 ni, at least dekat 11,000 mungkin dia akan bounce lah, maknanya mungkin ada breakout ke bawah sedikit lepas tu baru naik. Okay, tapi still kita jangka untuk sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan kita jangka pergerakan ke atas lah. Okay, so itu untuk Nasdaq. Next, Dow Jones. Okay, so Dow Jones pun ada buat correction sedikit daripada 34,500. Sekarang ni almost dah 1,000 point dia turun, 33,000. Mungkin ada kemungkinan dia turun sedikit lepas tu baru naik, ataupun dia terus naik daripada sini. Okay, untuk satu lagi leg kat sini sama ada 35,000 ataupun 35,500 untuk sambung turun ke bawah. Dia punya pergerakan equity index sama je. Dia long term sell, cuma short term ni sama ada dia ada satu atau dua leg ke atas. Okay, untuk sebelum dia turun ke bawah lah. Okay, sebelum orang kata krisis ekonomi melanda. Kalau krisis ekonomi melanda first quarter, dan kita akan nampak satu leg terus ke bawah. Tapi krisis ekonomi mula melanda towards June, July next year, then dia akan bergerak lepas tu lah. So dia bergantung pada isu recession yang mungkin akan berlaku tahun depan, sama ada quarter 1, towards end of quarter 1 ataupun towards end of after quarter 2. Okay, so itu menjadi orang kata yardstick lah untuk tahun depan. Next sama juga S&P 500, pergerakan dia sama juga. Okay, sama ada ke atas ni first quarter turun ataupun sampai second quarter baru turun. So kita tengoklah first quarter dan second quarter sama ada dia sempat naik ke atas sampai almost 4,000 lebih ataupun 4,300 sampai ke sini lah sebelum dia turun. Okay, so itu adalah untuk equity index. Quickly kita tengok oil. So oil saya rasa ada breakout ke bawah. Ya, betul. Okay, oil kita nampak ada breakout sedikit ke bawah walaupun OPEC dia cut production, tapi China punya orang kata COVID restriction walaupun dah lift sedikit tapi masih tak memberi orang kata nafas baru untuk minyak untuk naik ke atas. So dia ada buat satu new low, dia break 73 pergi ke 70. So most likely this zone, okay, antara 70 hingga 60 ataupun 65, okay, might become support, okay, untuk dia sambung range bound balik lah. Still kita nampak dia range bound in a bigger time frame lah, antara 90-95, okay, hingga ke 70 macam ni. So macam hari tu, few weeks ago kita kata sama ada dia breakout ke atas ataupun ke bawah. So looks like dia breakout ke bawah sedikit. So very likely dia akan bounce back daripada zone ni untuk ke atas lah. Okay, kalau tak sampai 90-95, at least sampai 80-85, maybe turun semula naik macam tu lah, sampai kita dapat clear direction sama ada dia breakout ke atas masa krisis ekonomi ataupun ke bawah. Tapi most likely daripada gaya macam ni, nampak gayanya dia akan breakout ke bawah lah, sebab kita jangka tahun depan 2023 tak berapa bagus. Jadi saya rasa very likely dia akan ke atas, lepas tu sideways range, most likely dia akan breakout ke bawah untuk buat new lower low. Maybe dia macam masa time COVID tapi tak teruk macam time COVID, dia boleh sampai ke ni lah, range 50-55 ni. Okay, ni masa time
time apa tu COVID dekat sini, lepas tu dia turun, lepas tu dia balik semula dekat ni. Jadi saya rasa zone ni before COVID berlaku tu, jadi very likely dia akan, saya rasa akan masuk ke zone ni lah masa krisis ekonomi tahun depan. Okay, so harga minyak dijangka turun lah untuk tahun depan. Kecuali tiba-tiba ada isu Russia, Ukraine ataupun ada perang tu, then market akan react the other way around lah. Ini masa yang Russia, Ukraine punya isu tu, so market boleh breakout ke atas kalau ada isu political geopolitical news. Okay, so itu adalah untuk oil. Quickly kita tengok Bitcoin. Bitcoin kita nampak ada sedikit bounce back. Time frame besar kita tak nampak. Okay, kalau kita pergi ke daily time frame. Okay, so kita nampak zone 15,600 ataupun 16,000 ni dia menjadi satu support zone yang agak kuat jugalah. Okay. Buat masa ni dia masih hold. Kita nampak 16,000 hold, 16,750 pun hold. Tapi saya rasa last week ataupun 2 minggu lepas saya beritahu kita kena hati-hati, kalau dia break boleh pergi ke 14K ataupun even worst case boleh pergi ke 10K lah. Jadi sekarang ni kita tak nampak dia, kalau dia breakout ke atas mungkin ada harapan dia pergi ke 19,000 ataupun 20,000 lah. Okay. Tapi kalau dia masih sideways ni, mungkin dia boleh turun sedikit, lepas tu baru naik, ataupun turun sedikit, naik. Okay. So kalau dia breakout 17,300 ke atas, we might expect pergi kepada 19,000, 20,000 lah. Okay. Yang the previous broken support dekat sini. 19,000 ataupun 20,000 punya zone. Kalau dia breakout ni lah untuk dia pergi test, dan mungkin turun semula ke bawah, ataupun dia breakout and then retest kat sini, datang balik, retest this bottom again as support, then naik semula ke this zone lah, 25,000 ataupun 24,000 punya zone. Okay, so ini adalah untuk Bitcoin. Okay, Bun? Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. Itu analisa untuk indeks oil dan juga Bitcoin ya. So kalau ada soalan tambahan ataupun permintaan boleh type di ruang komen ya. Selamat malam Tuan Mat.